Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا التأويل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين Alhamdulillah summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita boleh lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas kita bercuti sebab saya tengah sakit. Sekarang ni pun masih lagi berat suara saya oleh kerana batuk yang sangat teruk ya. Tapi tak apa, insya-Allah hari ini boleh kita cuba slow-slow, moga-moga kita dapat meneruskan kuliah ini dengan baik. Kita masih lagi membahaskan surah At-Tahrim, surah yang ke-66 dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 6. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 7 dan ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Malaikat itu berkata kepada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam api neraka, hai orang-orang yang kufur ingkar, janganlah kamu menyatakan uzur dengan meminta ampun pada hari ini, kerana masanya telah terlambat. Kamu hanyalah dibalas dengan balasan apa yang telah kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat 7 surah At-Tahrim ni menjelaskan kata-kata yang disampaikan oleh para malaikat Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir ketika mana mereka hendak dimasukkan ke dalam api neraka. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, ay wa yuqalu lilladzina jahadu annallaha huwal ilah al-haq wa kafaru bihi inda idkhalihim an-nar. Dikatakan kepada orang-orang yang kafir bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang benar dan mereka kufur kepada Allah. Dikatakan kepada mereka inda idkhalihim an-nar, ketika mana mereka hendak dimasukkan ke dalam api neraka. Apa disampaikan kepada mereka? La ta'tadhirul yawm, tak ada keuzuran lagi bagi kamu hari ini. Jangan lagi kamu menyatakan keuzuran supaya kamu diampunkan, supaya kamu dimaafkan. Tak ada dah alasan lagi pada ketika itu. Ya, masa telah berakhir, pintu beramal telah ditutup.
Nak buat helah pun dah tak boleh. Penyesalan dah tak bermanfaat. Ya. Dah tak ada manfaat penyesalan lagi pada ketika itu. Maka dikatakan kepada mereka semua ahli neraka, la ta'tadzirul yaum. Tak ada alasan bagi kamu hari ini lagi. Tak ada keuzuran untuk kamu hari ini lagi. Kerana semua telah terlambat. Maka ini memberi pengajaran kepada kita farfirarul firar qabla al-intiqal ila daril qarar. Bersegeralah kita kepada Allah Ta'ala untuk melakukan amal-amal kebajikan, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala sebelum kita berpindah ila daril qarar, ke negeri tempat kita menetap, iaitulah akhirat. Dekat dunia ni kita mungkin masih boleh lagi mengajukan alasan, mengajukan keuzuran sehingga kan kesalahan kita dimaafkan atau kita diampunkan. Tetapi akan sampai suatu masa, la ta'tadzirul yaum, dah tak ada alasan lagi pada ketika itu, tak ada keuzuran lagi. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kamu hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang kamu lakukan. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan dibalas kepada kita semua. Ya, jika kita melakukan amal-amal kebaikan, maka itulah yang akan kekal untuk kita. Itulah yang akan kita perolehi. Falam yabqal an illa al-jazaa' 'ala al-a'mal. Maka tidak ada yang kekal pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat nanti, illa al-jazaa' 'ala al-a'mal, kecuali balasan terhadap amal. Manakala alasan kenapa tidak melakukan itu, kenapa ingkar, kenapa kufur, dah tak ada kesempatan. Wa antum la tuqaddimu illa al-kufra billah, dan kamu dahulu tidak melakukan apa-apa kecuali kufur kepada Allah. Wa takdzib bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayatnya. Wa muharibati rusulihi, memerangi rasul-rasulnya. Wa awliyaihi, dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat 7 surah At-Tahrim ini merupakan celaan yang disampaikan kepada ahli neraka ketika mana nanti mereka hendak masuk ke dalam api neraka, bahawa la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Walaupun ayat ni dikhitabkan Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir, jangan pula kita berfikir, oh ini bukan untuk saya, bukan untuk kami, tetapi untuk mereka orang-orang kafir. Kita kena melihat ayat ini juga diturunkan Allah Ta'ala untuk kita. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan. Jangan lagi kita membuat-buat alasan. Sebab ada orang ni, dia masih suka membuat-buat alasan. Ya? Dia membuat alasan kenapa dia tidak melakukan ini. Dia buat-buat alasan kenapa dia tidak melakukan amal saleh dan lain sebagainya. Mungkin dekat dunia ni kita boleh buat alasan tu, tetapi dekat akhirat nanti tak ada kesempatan bagi kita lagi untuk membuat alasan. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Jangan kita nak mendustai diri kita. Kita ni menjadi saksi terhadap diri kita sendiri. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu tentang kekurangan-kekurangan kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu mengetahui tentang diri dia. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia boleh buat banyak alasan kepada orang, tetapi kita tahu
tentang diri kita siapa. Maka oleh kerana itu, jom sama-sama kita baiki amal-amal ibadat kita. Tak payah kita membenarkan satu perbuatan yang kita lakukan dengan membuat-buat alasan kepada orang, sedang kita tahu bahawa apa yang kita buat itu adalah tak baik. Ingat, dekat dunia ni kita boleh mungkin selamatkan diri kita dengan membuat alasan kepada orang, mengajukan keuzuran kepada orang. Tetapi di hadapan Allah Ta'ala suatu hari nanti di akhirat, la ta'tadhirul yaum, tak ada alasan, tak ada keuzuran, kerana Allah Maha tahu. Innama tujzauna, sesungguhnya kita hanya akan dibalas ma kuntum ta'malun, sebagaimana amal perbuatan yang telah kita lakukan. Baik, kita teruskan ayat 8. Okay, saya minta maaf, saya batuk ya. Ni pun saya dah tahan-tahan dah ni. Kalau hari-hari sebelum ni, boleh kata lebih banyak batuk daripada bercakap saya. So saya minta maaf ya kalau kurang selesa. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal salih mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Mereka berkata ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okay, minta maaf ya, saya batuk. Baik, ayat 8 surah At-Tahrim ni, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Manakala pada ayat 7 sebelum ni, Allah Ta'ala seru Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Pada ayat 7, Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Manakala pada ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat 7 Allah seru ke orang kafir, ayat 8 Allah seru orang beriman. Seruan Allah Ta'ala
pada ayat 8 ni, inilah seruan Allah Ta'ala terakhir kepada orang-orang beriman dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat ayat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, yang mana ia berulang lebih daripada 80 kali, inilah yang terakhir. Ya, inilah yang terakhir. Dan seruan Allah Ta'ala pada seruan terakhir ni kepada orang-orang beriman tentang ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Hada akhiru nida'ul Qur'an, hada akhiru nida'in fil Qur'an li ahli iman. Inilah seruan terakhir Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, iaitulah seruan supaya bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Ini satu seruan yang sangat menyentuh hati kita apabila kita betul-betul merenungkan seruan Allah Ta'ala. Jika orang kafir tadi, Allah Ta'ala seru kepada mereka bahawa la ta'tadirul yaum, tidak ada alasan bagi kamu pada hari ini. Maka kepada orang-orang beriman Allah Ta'ala seru taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, sebelum kamu mati, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya, supaya kerana nanti di akhirat tidak ada alasan-alasan lagi bagi kamu, begitu juga bagi orang-orang kafir. Oleh kerana itu bertaubatlah. Ini satu seruan Allah Ta'ala yang sangat luar biasa, yang penuh dengan kasih sayang untuk kita, bagaimana supaya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni kembali kepada Allah dalam keadaan kita telah bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat itu secara bahasa artinya kembali, ar-ruju' ilallahi ta'ala. Kembalilah kamu kepada Allah. Irji'u an dhunubikum ila ta'atillahi ruju'an la ma'siyata ba'dah. Kembalilah kamu dari dosa-dosa yang kamu perbuat kepada ketaatan, ya, kepada ketaatan pada Allah, menuju ketaatan kepada Allah, ruju'an la ma'siyata ba'dah, iaitulah rujuk atau kembali yang tidak ada maksiat selepasnya. Al-Imam Al-Qurzi mengatakan taubatan nasuha ini mesti menghimpun 4. Supaya dikatakan taubatan nasuha, mesti berhimpun 4 perkara. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Lisan ini beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar bil lisan, yang pertama. Yang kedua, wal iqla' bil abdan. Tubuh badan kita ni meninggalkan dosa-dosa yang kita perbuat sebelum. Yang ketiga, wal idmar tarkil audi bil junan. Dan kita bertekad untuk meninggalkan, tidak akan kembali kepada perbuatan itu lagi. Dan yang keempat, wa muhajiratu sayyi al-ikhwan, meninggalkan kawan-kawan yang buruk. 4 perkara ini supaya dikatakan taubatan nasuhah menurut Al-Qurtubi. Pertama, istighfar dengan lisan, tubuh badan kita meninggalkan maksiat itu. Yang ketiga, bertekad tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat, tinggalkan kawan-kawan yang buruk. Kenapa? Kerana kawan ni dia memberi kesan yang besar terhadap kita. Maka Nabi sampai mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tu sesuai dengan agama kawan dia. Kalau kawan dia tu baik, maka dia akan baik.
Tapi kalau kawan tu buruk, dia pun akan jadi buruk. Oleh kerana itu, dalam kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kita perlu meninggalkan sahabat-sahabat yang tak baik tu. Baik. Taubatan nasuha tu mestilah taubat yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka Al-Jilani mengatakan, man taba wa lam yughayyir ma kana alaihi qabla at-taubah faqad kadzdzaba fi taubatihi. Al-Jilani mengatakan, atau Al-Jailani mengatakan, sesiapa yang bertaubat tetapi perbuatan dia tidak berbeza dengan sebelum dia bertaubat, faqad kadzdzaba fi taubatihi, maka sesungguhnya ia telah berdusta dengan taubat yang dia lakukan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. At-taubatu ilallahi matlubatun min kulli dzam. Taubat kepada Allah diperintahkan daripada semua dosa yang kita perbuat. Kita diperintahkan Allah supaya kita bertaubat dari tiap-tiap dosa yang kita perbuat. Wa hiya babun maftuhun li'ibadihil mu'minin. Dan taubat ni adalah satu pintu yang dibuka Allah Ta'ala untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman kepadanya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Selepas Allah Ta'ala perintahkan orang-orang beriman supaya mereka melakukan taubatan nasuha, maka Allah Ta'ala menjelaskan ganjaran bagi orang-orang yang bertaubatan nasuha. Kata Allah Ta'ala, asa ayyukaffira ankum sayyiatikum. Pertama, moga-moga Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Maka dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu untuk membaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tetapi kita boleh membaikinya dengan bertaubat kepada Allah. Dosa yang kita buat 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun yang lepas, kita tidak mungkin kembali ke masa itu untuk memperbaikinya. Tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah syariatkan kepada kita taubat. Hari ini kita bertaubat. Keburukan kita 10, 20, 30 tahun yang lepas boleh dibaiki Allah Ta'ala dengan taubat kita. Boleh diampunkan Allah Ta'ala, dihapuskan Allah Ta'ala. Bahkan boleh sampai ke tahap Allah Ta'ala mengganti keburukan-keburukan masa lalu kita tu dengan amal-amal kebajikan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kalau kita sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bukan sekadar mengampunkan dosa kita, malah Allah ganti keburukan masa lalu itu dengan amal-amal kebajikan, dengan pahala, kerana hari ini kita bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, dia jadi manusia yang tak ada dosa, diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pintu gerbang yang paling besar untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala tu ialah dengan bertaubat. Ini keutamaan taubat pertama, dosa akan diampunkan.
Yang kedua, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan ke dalam syurga. Kerana apabila dosa-dosa kita telah diampunkan Allah Ta'ala, maka secara automatically tempat kita pun syurga. Kerana dosa dah tak ada, dosa dah diampunkan Allah, maka tempat kita adalah syurga. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ahli syurga tu bukanlah mereka orang yang tak pernah buat dosa. Mereka pernah buat dosa, tetapi selepas itu Allah beri mereka taufik, kemudian mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, akhirnya dosa mereka diampunkan Allah, kemudian mereka dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurganya yang sangat indah. Antara keindahan syurga itu ialah tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada mengalir sungai-sungai yang sangat indah dipandang mata, sangat lazat ketika mana diminum oleh ahli syurga. Satu tegukan daripada itu, daripada sungai-sungai yang ada di syurga itu, menyebabkan mereka tidak dahaga buat selama-lamanya. Ia adalah satu kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, bahkan ia tak pernah terlintas di dalam hati kita manusia. Itulah keindahan yang hakiki, itulah kenikmatan yang hakiki yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertaubat daripada dosa yang mereka lakukan. Maka Allah ampunkan mereka, lalu Allah masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilakah itu? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladina amanu ma'ah. Itulah pada hari Allah tidak menghinakan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman besertanya. Ya. Wala yu'adzibuhum, dan Allah tidak mengazab mereka. Bal yu'li sya'nahum, bahkan itulah hari di mana Allah tinggikan darjat mereka. Bilakah kenikmatan tadi diperolehi oleh orang-orang yang beriman yang bertaubat kepada Allah? Iaitulah pada hari Allah tidak menghina Nabi dan orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi dan orang-orang beriman Allah Ta'ala muliakan pada ketika itu. Itulah hari akhirat. Bagaimana keadaan Nabi dan orang-orang beriman pada ketika itu? Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Pada ketika itu cahaya mereka, nur mereka bergerak cepat. Baina aydihim, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di samping kanan mereka. Saat itu mereka ada nur, ya, berjalan di hadapan mereka, terang. Jadi pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala memberi nur. Laisa ahadun minal muwahhidin illa ayu'ta nuran yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, melainkan Allah beri mereka cahaya nur pada hari kiamat. Fa'amal munafiq, adapun orang munafik, fayutfi'u nurah, Allah padamkan cahaya mereka, sebagaimana mereka memadamkan keimanan yang ada di dalam diri mereka. Ya, Allah Ta'ala beri kepada mereka nur pada saat itu. Bahkan mereka berkata lagi kepada Allah, Nabi dan orang-orang beriman itu berkata kepada Allah, Rabbana, yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, hatta najuz as-sirat, sehingga akan kami dapat melalui titian as-sirat. Jadi pada ketika itu cahaya orang-orang munafik dipadamkan Allah, nur mereka dipadamkan Allah. Kerana itulah gambaran iman daripada orang-orang munafik. Manakala orang-orang beriman saat itu meminta kepada Allah supaya Allah sempurnakan nur mereka, sehingga akan dengan nur itulah
Dengan cahaya itulah mereka dapat melalui titian sirat. Dengan nur itu mereka dapat melalui titian sirat. Wa nahdi ilal jannah, dan itu menjadi petunjuk, beri kami petunjuk sehingga akan sampai ke dalam syurga. Waghfir lana, dan ampunkanlah kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, dan tutup keaiban-keaiban kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Inilah yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, khasnya mereka yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka ayat 8 surah At-Tahrim ini merupakan seruan Allah Ta'ala yang terakhir dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, dan seruan Allah Ta'ala yang terakhir dalam Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita lihat pada ayat ini adalah seruan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita tidak sanggup lagi untuk menambahkan amal-amal salih kita oleh kerana ketidakmampuan kita, maka marilah kita berusaha untuk mengurangi dosa-dosa kita. Cara dia apa? Cara dia ialah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang disertai dengan niat yang baik, taubat yang disertai dengan istighfar, taubat yang disertai tekad tidak mengulanginya lagi, taubat yang disertai dengan amal perbuatan, maka insya-Allah dosa-dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang lagi sekali nasihat untuk saya dan kita semua. Jika kita rasa sudah tidak mampu untuk menambah amal-amal kebaikan dari apa yang telah kita lakukan, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengurangi dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan cara bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Moga-moga dengan itu, apabila suatu hari kita dipanggil Allah Ta'ala, kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih daripada dosa-dosa kita, dan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga, dan di akhirat nanti Allah beri kita nur, dan nur itu Allah sempurnakan sehingga nur itulah yang membimbing kita melalui titian sirat, lalu kemudian masuk ke dalam syurga Allah, di mana tempat segala kenikmatan disediakan Allah Ta'ala kepada kita. Mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf sebab banyak batuk dan suara tak berapa elok. Ya, tolong doakan saya, moga-moga Allah beri kesembuhan yang sempurna sehingga kan kita dapat berkuliah lebih baik lagi insya-Allah Ta'ala pada masa akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.